أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي وما توكلي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وصاحب الغرة المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam 1, Imam 2, Tuan Bilal, seluruh aljatan kuasa masjid yang ada, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini, dalam keadaan kita sangat-sangat beruntung kerana kita masih lagi dianugerahkan oleh Allah dengan hidayatut taufiknya, dilingkungi dengan nikmat kesihatan tubuh badan dan nikmat kelapangan masa. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tergolong daripada golongan yang beristiqamah untuk berada di rumah Allah, tergolong daripada golongan yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, sebentar tadi dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Moga-moga Allah taala terima solat fardu maghrib kita sebentar tadi. Dan seterusnya, Allah Ta'ala bagi peluang kita, pilih kita untuk berada dalam majlis ilmu, majlis untuk kita sama-sama bertadabbur dengan kalamullah yang maha suci ini, supaya kehidupan kita senantiasa terbimbing dan terpimpin ke arah jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita baru membicarakan tentang ayat yang pertama surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung terus ayat yang kedua insya-Allah. Kalau sempat kita masuk ayat yang ketiga. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sebelum kita nak mulakan ini, seperti biasa marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sebanyak 10 kali, dan seterusnya kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah. Dan seterusnya kita akan baca ayat yang kedua daripada surah Al-Hashr dan ayat yang ketiga insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
فاعتبروا يا أولي فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah mula membicarakan surah Al-Hasyr ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, surah Al-Hasyr merupakan di antara surah-surah Madaniyah dan dinamakan Al-Hasyr, maknanya pengusiran. Maknanya pengusiran. Dan kita juga telah mempelajari tentang fadilat membaca surah Al-Hasyr. Saya yakin tuan-tuan dah amalkan, mungkin walaupun tak hafal kita boleh buka Quran baca. Kelebihan dia kita dah sebut dah pada pengajian yang lalu, siapa yang membaca surah Al-Hasyr secara keseluruhannya, maka syurga, neraka, kursi Allah, arasy Allah, langit dan bumi, semua binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang berada di langit, yang berada di bumi, matahari, bulan, malaikat akan bersalawat ke atasnya dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa dia kalau diamalkan. Dan kalau meninggal pada hari itu, pada malam itu, meninggal dalam keadaan ditulis syahadah, ditulis dia ni mati syahid. Itu kalau baca keseluruhannya. Dan dalam hadis yang lain juga membicarakan kalau kita baca daripada ayat lau anzalna hadzal Quran sampai ke akhirnya ayat 21 sampai 24, maka Allah Subhanahu wa taala akan, kalau dia mati pada malam itu, maka dia dikira mati syahid. Dan kalau baca pula daripada siapa baca 3 kali, siapa yang mengamal baca 3 kali pada waktu pagi, dia baca 3 ayat yang terakhir. 3 ayat yang terakhir ni mula selepas lau anzalna, bermula daripada huwallahu allazi la ilaha illa tu. Selepas lau anzalna, 3 ayat yang terakhir. Maka kalau dia mati pada pagi itu, dia baca pada waktu pagi, mati di siang hari, maka ditulis dia malaikat, Allah Taala akan hantar 70,000 malaikat untuk bersalawat ke atasnya, mendoakan dia memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sampai ke petang. Kemudian kalau mati pada hari itu, pada siang itu, maka dia dikira sebagai mati syahid. Sama juga yang membaca 3 kali pada waktu petang, sampai ke pagi besok dia akan didoakan oleh para malaikat. 70,000 malaikat akan mendoakannya, dan kalau mati pada malam itu dikira sebagai mati syahid. Jadi tuan-tuan, kita boleh amalkan. Tak ingat tak apa, buka Quran baca. Dah tahu ni, amalkan. Apa lagi kita nak selain daripada kita mendapat doa daripada para malaikat. Biasa kita dengar yang doa daripada para malaikat ni salawat, betul. Kalau kita bersalawat, malaikat akan bersama-sama dengan kita bersalawat ke atas Nabi. Dan kalau duduk dalam majlis ilmu juga, malaikat akan memohon keampunan. Yang ini kita baca surah Al-Hasyr ni, kita amalkan insya-Allah. Dan pada pengajian yang lalu kita telah membicarakan pada ayat yang pertama,
Ayat yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa Allah Ta'ala telah bagi tahu kepada kita bahawa seluruh makhluk-makhluk yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah tuan-tuan kuman COVID-19 yang kita duk takut sekarang ni. Kita dah zon merah ni Melaka ni. Kan? Kuman tu pun bertasbih. Kita ni yang takut dengan kuman tu tak nak bertasbih pada Allah. Cuma kuman ni diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Sebab itu kuman ni datang untuk menguji kita. Allah Taala tu sebagai satu bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nak menandakan betapa marahnya Allah Taala kepada umat manusia. Kita bicara tentang tu hari tu, tentang tasbih. Kita tak habiskan lagi ayat wa huwal azizul hakim tu, tak sempat habis. Jadi di penghujung ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala tutupi ayatnya, ayat yang pertama dengan Allah Taala nak bagi tahu kepada kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, nak mengukuhkan akidah kita umat manusia, tentang sifat keperkasaan Allah. Betapa perkasanya Allah. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini kerana kita dah belajar pada minggu lepas, Allah Taala kita dah belajar tentang sebab diturunkan ayat ini. Sebabnya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para orang Islam, para muslimin, sahabat-sahabat Nabi untuk menyerang Yahudi Bani Nadir yang telah melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian untuk berada di bawah sebuah negara Islam. Melanggar perjanjian kerana mereka telah membunuh orang Islam, menyakiti orang Islam. Dah duduk bawah kerajaan Islam, sepatutnya tidak boleh menyakiti, sama-sama tidak boleh menyakiti di antara satu sama lain. Bukan sekadar itu, buat pula pakatan jahat, konspirasi dengan orang-orang musyrikin Mekah. Nak menyerang dengan orang munafik sekali, nak menyerang kerajaan Islam daripada dalam. Jadi gunting dalam lipatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kehebatan Allah. Allah Ta'ala nak cerita tentang betapa hebatnya Allah, perancangan Allah, betapa hebatnya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Tak ada siapa sangka siapa boleh kalahkan Yahudi Bani Nadir ni. Dia hebat sebenarnya. Dia duduk di sebelah Madinah, di sebelah kota Madinah, di pinggir Madinah Al-Munawwarah. Dan dia mempunyai benteng. Dia punya kampung tu ada benteng pertahanan yang kukuh. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala maha perkasa. Tak ada siapa boleh melawan akan takdir dan ketetapan Allah, perancangan Allah. Walaupun mereka merasakan mereka hebat, tak ada siapa boleh kalahkan mereka. Mereka merasakan benteng yang mereka bina itu di perkampungan mereka merupakan benteng yang kukuh, teguh. Tak ada siapa boleh langgar. Tapi Allah Ta'ala kata, aku ni maha perkasa. Allah Ta'ala kata. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih. Tasbih ni apa? Tasbih ni kita dah sebut pada minggu lepas. Tasbih ini arahan daripada Allah supaya kita mensucikan zat Allah, membersihkan zat Allah daripada segala sifat kekurangan. Yang namanya Allah ni tak ada yang kurang pada dia. Lebih-lebih lagi kamu ni makhluk orang Yahudi, rasa engkau hebat, kau takkan boleh lawan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala suruh bertasbih. Allah Ta'ala siap sebut semua makhluk-makhluk ni
Di langit yang bumi, yang kau nampak ke, yang kau tak nampak ke, yang kau tahu ke, yang kau tak tahu ke, semua bertasbih kepada Allah. Sebagai satu pengakuan terhadap keagungan dan kebesaran serta kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala mulakan ayatnya dengan tasbih. Arahan supaya kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala nak sucikan zat Allah. Dan orang Islam pun tak rasa dia boleh menang. Tapi kerana ini ketetapan daripada Allah, ketentuan daripada Allah, dan Allah Taala gandingkan sifat perkasa Allah dengan sifat kebijaksanaan Allah. Allah Taala aturkan. Nanti kita akan tengok kisah ini, betapa hebatnya percaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Yahudi Bani Nadir ini. Mereka tak sangka mereka boleh kalah, dan orang Islam sendiri pun tak sangka mereka boleh menang nak lawan dengan Yahudi Bani Nadir ni. Di antara Yahudi yang terkuat lah, di antara banyak-banyak Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, inilah Yahudi yang paling kuat. Hebat-hebat. Dia ada kelengkapan perang yang cukup. Dia ada benteng yang kukuh untuk mempertahankan kampung dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, aku maha perkasa, aku maha bijak. Tak ada siapa pun boleh mengatasi keperkasaanku dan kebijaksanaanku. Allah Ta'ala gandingkan kedua-dua sifat ini. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Jadi dalam ayat yang kedua baru Allah Ta'ala ceritakan. Ini sebab diturunkan ayat ini. Apa makna dia? Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim. Dialah yang mengeluarkan orang kafir di kalangan ahli kitab daripada kampung halaman mereka. Yang mengeluarkan orang Yahudi itu sebenarnya Allah, dengan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah ni tadi, yang Allah Ta'ala sebut wa huwal azizul hakim. Walaupun nampak Nabi Rasulullah SAW dan para sahabat yang pergi kepung-kepung ni tuan-tuan selama 21 hari tu. 21 hari kepung tu. Mereka ni dah ada bekalan dah. Bekalan dekat dia punya kampung ni kira-kira dah cukup lah. Nabi kepung selama 21 hari. Sambil-sambil mengajak, berdakwah, ajak. Suruh menyerah diri, suruh surrender. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kedua ini, dialah iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab daripada kampung halaman mereka. Ayat yang merupakan kesan yang pertama daripada kekuasaan yang maha perkasa itu mentakdirkan bahawa orang-orang Yahudi yang disebut sebagai ahli kitab, orang Yahudi ini ahli kitab. Orang Yahudi Bani Nadir terusir daripada perkampungan mereka sendiri di negeri Madinah, dihalau ke Syam. Duduk dekat Az-Zari'at dan Uraiha. Sebaik mereka dikepung oleh Nabi SAW dan askarnya, iaitu sekembali daripada peperangan Uhud. Peperangan Bani Nadir ini berlaku selepas peperangan Uhud. Pada peperangan Uhud tahun ke-4 Hijrah. Tahun ke-2 Hijrah berlaku peperangan Badar. Masa peperangan Badar tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang Yahudi yang duduk di Madinah ni, dia rasa bila tengok dalam peperangan Badar orang Islam menang, dia rasa takjub, rasa kagum. Rasa dah betul lah ni, duduk di bawah kerajaan Nabi. Tiba-tiba bila peperangan Uhud pada bulan Syawal berlaku, peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Tahun ke-3 Hijrah berlaku peperangan Uhud pada bulan Syawal. Tuan-tuan, tiba-tiba orang Islam kalah. Bila Islam dah kalah, dia mulalah, Allah, tak nak lagi lah duduk di bawah kerajaan Nabi ni, tak kuat, kata dia. Tu yang dia mula tu. Mula dah besar kepala. Mula dah buat perancangan dengan orang-orang munafik. Kemudian
pergi seramai 40 orang pergi ke dengan orang munafik sekali, pergi ke Mekah jumpa dengan kafir Quraisy, buat pertemuan, merancang bagaimana nak menyerang. Nanti akan berlaku peperangan selepas daripada itu, peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab selepas daripada itu, setelah orang munafik, orang Yahudi di Madinah berpakat dengan orang kafir Quraisy di Mekah. Itu dia tuan-tuan. Jadi yang disebut di dalam ayat ini li awwalil hasyri, ini dipanggil sebagai pengusiran yang pertama. Nanti akan berlaku pula pengusiran yang kedua pula. Al-Imam Al-Baydawi dalam kitab ni, kita ni panjang dia punya cerita dia. Saya ringkaskan sedikit. Dia kata dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut li awwalil hasyri, ini pengusiran yang pertama, iaitu inilah kali pertama orang-orang Yahudi diusir daripada tanah Arab, di mana sebelumnya mereka tidak pernah mengalami penghinaan itu. Bila kena usir ni tuan-tuan, kena usir daripada tanah sendiri, daripada kampung sendiri, ini satu penghinaan. Betul? Satu kerendahan. Bila orang halau tu pula daripada rumah kita sendiri, halau tu pula daripada tanah kita sendiri. Jadi ini satu perkara yang rasa terhina. Ini satu penghinaan sebenarnya. Itu sebab disebut li awwalil hasyri. Al-Imam Al-Baydawi berkata, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah mula-mula dulu, diadakan perdamaian dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir agar mereka tidak menyebelahinya dan tidak memusuhinya. Duduk tengah-tengah lah. Kemudian ketika berlakunya peperangan Badar, saya dah cerita tadi, bila berlaku peperangan Badar, bila Islam menang, dia rasa bolehlah untuk berada di bawah kerajaan Islam, pasal Islam kuat. Tapi bila dah kalah, mereka mulalah melanggar perjanjian. Sampaikan orang Yahudi ni pergi ke Mekah seramai 40 orang. Dia hantar ketua dia nama Ka'ab bin Ashraf untuk pergi ke sana bertemu dengan kaum Quraisy, mengadakan suatu perjanjian, janji setia untuk menentang Nabi SAW. Dia pergi 40 orang ni tuan-tuan, masuk ke Masjidil Haram, buat janji setia di bawah kelambu Kaabah. Bukan main lagi, duduk bawah kelambu Kaabah buat perjanjian setia untuk memerangi Nabi SAW ataupun kerajaan Nabi SAW. Bila Ka'ab ni balik bersama kawan-kawan dia kembali ke Madinah, lalu malaikat Jibril turun. Ni saya cerita secara ni lah tuan-tuan, saya tak baca dalam kitab ni. Maka Jibril diarahkan oleh Allah Ta'ala turun untuk bagi tahu kepada Nabi SAW supaya baginda mengutus seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah supaya membunuh Ka'ab yang menjadi saudara sesuan dengannya. Muhammad bin Maslamah ni masa dia zaman sebelum Islam, dia menjadi adik-beradik susuan kepada Ka'ab ni. Jadi Nabi hantar adik-beradik susuan dia, kau tolong bunuh ni. Tolong bunuh adik-beradik susuan kau. Pasal dia ni dah mengkhianati Nabi SAW dan mengkhianati perjanjian. Dia ni yang jadi kepalanya, jadi ketuanya, Ka'ab ni bin Ashraf, Ka'ab bin Ashraf ni. Jadi Jibril jumpa dengan Nabi, arahan daripada Allah supaya Nabi bunuh orang kafir ni, orang Yahudi, kepala ataupun ketua kepada Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ini arahan daripada Allah. Okey. Jadi Muhammad bin Maslamah ni pun tuan-tuan, pada masa tu dia baru nikah tau. Dia baru nikah. Baru nikah tengah nak berbulan madu ni, malam yang pertama Allah Subhanahu Nabi arahkan dia supaya pergi bunuh. Tinggalkan isteri dia ni. Pasal dapat arahan daripada Nabi SAW untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf.
Ni dia tuan-tuan cerita dia. Okey, jadi dia pun pergi, akhirnya dapatlah dibunuh. Ka'ab ni pun dapat dibunuh. Jadi seorang ketua Yahudi Bani Nadir ni telah dibunuh. Dia ada 2 orang ketua dia. Seorang telah dibunuh, bila dah kena bunuh tu dia jadi orang lain jadi apa? Jadi kurang bermotivasi pasal orang kuat dia dah kena bunuh. Ni cerita dia tuan-tuan. Kemudian setelah daripada itu yang jadi nak kena serang ni, ni cerita dia, Nabi telah menghantar sebelum daripada ini Nabi telah menghantar 70 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berdakwah dekat perkampungan Yahudi juga, pergi berdakwah berhampiran dengan perkampungan Yahudi ni juga. Tiba-tiba orang Yahudi pergi bunuh pula 70 orang sahabat-sahabat Nabi ni. 70 orang kena bunuh. Sahabat Nabi yang dihantar supaya pergi berdakwah ni telah dibunuh kesemuanya kecuali seorang je yang terlepas. Namanya Amir. Amir ni terlepas, dapat meluluskan diri dan terlepas balik ke Madinah. Dalam perjalanan balik ni tuan-tuan dan puan-puan, jadi orang 70 orang ni tadi terbunuh dekat Bi'rul Ma'unah nama dia. Dalam perjalanan balik ni pula si Amir ni dalam perjalanan balik dia terjumpa pula dengan orang Yahudi, dia bunuh pula Yahudi. Dia bunuh dengan Yahudi, tapi dia tersalah bunuh. Yahudi yang dibunuh ni bukan Yahudi Bani Nadir yang mengingkari perjanjian ni. Jadi berlaku ceritanya macam ni tuan-tuan. Akhirnya selepas daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergilah dengan beberapa orang sahabat dia, pergi berjumpa dengan kaum yang 2 orang yang telah dibunuh oleh Amir tadi, pergi berjumpa untuk minta maaf, untuk bayar diat. Dia kalau bunuh orang ni dia kena bayar diat. 100 ekor unta dia punya bayar diat dia. Untuk bayar diat. Kerana tadi orang Islam telah tersalah sangka, Amir ni dia tersalah sangka, dia ingat ni Yahudi yang mengkhianati perjanjian. Tu cerita dia. Tuan-tuan. Jadi bila dia pergi nak buat apa ni, nak bayar diat ni, tiba-tiba mereka tak nak terima. Mereka tak nak terima. Akhirnya isytihar perang dengan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lepas itu Nabi SAW pun dah macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala pun mengarahkan Nabi SAW dengan para sahabat pergi seranglah perkampungan Bani Nadir ni. Pergi serang dengan dia punya bentengnya yang begitu kukuh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan, telah menentukan bahawa mereka ni tetap akan dapat dikalahkan dengan kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, Bani Nadir ni dia dah siap dah dengan bekalan di rumah dia, mereka dah siap dah, dan mereka dah siap dah dengan kelengkapan perang nak lawan dengan Nabi dan para sahabat. Jadi Nabi kepung selama 21 hari ni, Nabi pun menyeranglah, serang punya serang. Akhirnya dalam ayat ini disebut bahawa wazannu, dalam ayat itu disebut wazannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, mereka pula yakin bahawa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka daripada seksaan Allah. Mereka yakin benteng mereka ni kuat sebenarnya. Sedangkan mereka dikata merasa megah lagi mulia serta menganggap diri mereka itu gagah kerana mempunyai kota yang dikelilingi oleh benteng yang teguh, banyak mempunyai kebun kurma dan buah-buahan. Tidak terduga sama sekali benteng-benteng mereka itu akan jatuh ke tangan orang Islam. Rupa-rupanya orang-orang Yahudi itu tidak dapat menahan seksaan Allah yang menimpa ke atas mereka. Fa'atahumullahu min haisu lam yahtasibu, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan kepada mereka hukuman daripada arah yang tidak mereka sangka-sangka.
Iaitu tuan-tuan, pengusiran mereka daripada tanah Arab itu adalah merupakan hukuman dan seksaan secara mendadak. Sedikit pun tidak mereka jangkakan sama sekali, bahkan sedikit pun tidak terlintas di dalam hati mereka hal yang seburuk itu akan berlaku. Dan Allah Ta'ala telah campakkan wa qazafa fi qulubihimur ru'b. Allah Ta'ala telah melemparkan ketakutan ke dalam hati mereka. Allah Ta'ala bagi mereka takut. Mereka yang rasa hebat, rasa sombong, ada benteng-benteng yang kukuh ni, Allah Ta'ala campakkan rasa takut. Tuan-tuan, rasa ketakutan. Yakni Allah Ta'ala telah melemparkan ke dalam hati kaum Bani Nadir ini perasaan yang amat menakutkan, sehingga melemahkan kekuatan mereka, di samping mencabut daripada hati mereka rasa aman dan ketenteraman, yang memaksa mereka tunduk di bawah hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebenarnya salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, nusirtu birru'bi min masirati syahr. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberi rasa perasaan takut kepada musuh-musuhku daripada jarak sejauh perjalanan 1 bulan. Ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka rasa hebat, tapi perasaan takut tu dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati-hati mereka. Itu sebab Allah Taala kata, aku maha perkasa, aku maha bijaksana. Tuan-tuan, kemudian yang paling hebat lagi, Allah Ta'ala aturkan percaturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perancangan yang bijak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan juga dengan tangan-tangan orang yang beriman. Yakni mereka bertindak membinasakan semua rumah-rumah yang ada di perkampungan mereka daripada sebelah dalam, agar tidak dapat digunakan oleh musuh mereka selepas kekalahan mereka. Nampak tu tuan-tuan? Bila dah rasa takut, rumah pula cantik-cantik pula tu, kan? Dengan binaan-binaan dia. Mereka sendiri yang robohkan rumah mereka, pasal mereka takut nanti kalau dah kalah, kalau dah kena halau, nanti rumah tu akan jadi harta rampasan perang. Dapat kat orang Islam, rugilah mereka buat cantik-cantik, mahal-mahal, kan? Jadi mereka sendiri robohkan. Itu perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dibuat cantik-cantik, benteng-benteng yang dibina tu, mereka sendiri yang robohkan. Orang Islam daripada luar, mereka daripada dalam. Dengan sendiri roboh, kampung mereka musnah. Subhanallah. Itu sebab Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih tadi. Allah Ta'ala sebut wa huwal azizul hakim. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi dia kata, sedangkan orang-orang mukmin pula membinasakan daripada sebelah luar segala apa yang menghalang daripada benteng-benteng mereka itu, agar dapat mereka tembusi. Inilah merupakan satu paluan yang menambahkan berang dan kemarahan mereka. Kata al-mufassirin, kaum Bani Nadir itu sebelum meninggalkan kampung halaman mereka, mereka telah bertindak merobohkan rumah-rumah mereka dengan mencabut tiang-tiangnya dan meruntuhkan atap-atapnya, serta menumbangkan dinding-dindingnya, supaya tidak dapat didiami oleh orang-orang mukmin, orang-orang Islam, untuk menunjukkan kedengkian dan kemarahan mereka terhadap orang-orang Islam. Jadi mereka sendiri robohkan pasal dengki sangat dengan orang Islam, supaya orang Islam tak dapat harta ghanimah, tak boleh nak bagi-bagi rumah tu. Dia memang dalam peperangan tuan-tuan, Allah Ta'ala telah peruntukkan kepada orang Islam dapat harta rampasan perang, nama dia. Dia panggil harta ghanimah. Jadi orang Yahudi ni punya dengkinya, tak nak orang Islam dapat, dirobohkan sendiri. Itu dia tuan-tuan. Sedangkan dia kata orang-orang Islam pun meruntuhkan sekeliling bangunan benteng perkampungan mereka yang di luar, supaya dapat mereka serbu
ke dalam pertahanan orang-orang Yahudi tersebut. Dan Allah Ta'ala akhiri ayatnya, fa'tabiru ya ulil absar, maka jadikanlah dia sebagai satu, ndaklah kamu jadikan sebagai satu iktibar, jadikanlah sebagai satu iktibar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang yang mempunyai pandangan, ulil absar, jadikan dia sebagai satu iktibar. Apa yang berlaku, nak cerita tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun diusir. Mereka hanya boleh bawa apa, tuan-tuan? Keluar daripada kampung mereka boleh bawa unta, dan apa yang mampu dibawa dengan oleh unta itu, berapa barang yang boleh bawa, Nabi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bawa barang yang boleh bawa naik unta tu, tak boleh bawa banyak-banyak. Seekor unta dengan barang yang dia boleh bawa lah. Itu saja yang dibenarkan untuk bawa keluar daripada kampung mereka. Itu adalah merupakan satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi Bani Nadir ni, akibat daripada pengkhianatan mereka terhadap janji setia untuk berada di bawah kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai satu iktibar kepada kita orang Islam, kepada umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ni, janganlah sampai kita melawan Allah. Allah Ta'ala maha perkasa, tak ada siapa boleh lawan Allah. Allah Ta'ala boleh hantar semua tentera-tentera dia yang ada di bumi ni, tuan-tuan, untuk menjadi bala dan bencana kepada kita, sebagai satu peringatan kepada kita supaya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ketiga pada pengajian yang akan datang. Kita diminta untuk buat tahlil ni sebenarnya nak buat sekarang. Azan dulu. Azan dulu. Allahu Akbar. حي على الفلاح